Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan bincang kitab persamaan Syiah dengan Yahudi. Kita akan masuk perbincangan yang keempat, iaitu membantah akidah Yahudi yang mana mereka telah membataskan kerajaan, yakni orang yang memerintah itu mesti dari kalangan keluarga Nabi Daud sahaja. Dan idea inilah juga yang kemudiannya ditiru oleh Syiah dengan membataskan jawatan imam itu hanya daripada keturunan Sayyidina Husain. Dan perkara ini diletak di bawah bab akidah, bukan sekadar akidah biasa, tidak, tapi usul akidah. Mana seseorang yang tidak percaya begini, dia dianggap sebagai tidak Islam. Macam-macam lah, lebih kafir daripada iblis disebut dalam kitab-kitab Syiah lah. Yang mana dalam perbincangan sebelum ini, perbincangan yang ketiga, kita telah membicarakan tentang dalil-dalil, contoh-contoh kenyataan secara nas daripada kitab-kitab Yahudi, di mana mereka beriktikad bahawa yang menjawab jawatan pemimpin yang memerintah itu hanya daripada keluarga Nabi Daud sahaja. Walaupun perkara itu tidak berlaku pun sebenarnya, hakikat sebenar. Begitulah juga Syiah Rafidah, mereka membataskan jawatan imam itu hanya pada anak cucu Sayyidina Husain. Baik. Dalam perbincangan ini banyak kita boleh buat perbandingan dengan ajaran Islam kita. Itu bagus tu. Baik. Anda nak baca di sini. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan palsunya dakwaan Yahudi dan Syiah dalam membataskan kerajaan dan juga imam itu, yang mana mereka letak sama ada Yahudi ke ataupun Syiah, jadi jawatan pemerintah dan imam itu mereka bataskan kepada orang-orang tertentu mengikut dakwaan mereka. Baik, sekarang ni kita nak tengok. Jadi kita boleh sebut bahawa Yahudi ni suatu bangsa yang ramai, mana jumlah penduduk dia orang Yahudi ni serata dunia. Bila dia membataskan bahawa hanya keluarga Nabi Daud saja, perkara itu tak berlaku pun, tapi itu termasuk dalam akidah. Begitu juga Syiah, dia hanya membataskan Sayyidina Husain, padahal Sayyidina Hasan tu abang, tak termasuk, tidak boleh. Apa dia sebenarnya, poin dia di sini yang jelas bercanggah dengan agama kita, iaitu Nabi SAW tidak membataskan jawatan politik itu kepada keluarga Bani Hashim, tidak. Sebab tu kalau kita tengok yang menjawab jawatan Khalifah Zainal Abidin itu bukan Bani Hashim, cuma Arab Quraisy belakangnya. Maknanya jawatan itu dia semacam harta yang boleh dipusakai, itu tak ada dalam agama kita. Kita akan tengok selepas ni. Sebab itulah bagi anak kita ni, dia bukan hanya sekadar nak buat perbandingan, tetapi dia akan mengukuhkan kefahaman kita terhadap agama kita ni sendiri. Cuba di sini, cuba kita perhatikan ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan demi sesungguhnya kami telah tetapkan dalam Zabur min ba'di adh-dhikr, mana selepas az-dhikr, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Mana dalam Zabur, dalam Taurat, dalam kitab-kitab dululah, tak ada satu
satu pun ayat yang menunjukkan bahawa jawatan kepimpinan itu diwarisi oleh satu keturunan, satu jalur keturunan. Tidak ada. Bahkan Allah sebut dalam ayat 105 surah Anbiya ni, dalam kitab Zabur dan kitab selepas tu lah, bahawa yang akan mewarisi bumi ini adalah hamba-hambaku yang salih. Jadi ana tidak nak bicara di sini al-ard tu makna apa. Sebab kalau dalam tafsir ulama berbeza pandangan. Saya kata al-ard tu bumi syurga tu. Mana syurga? Syurga ni hanya akan diwarisi, dipusakai. Ulama kata kenapa disebut syurga? Kalau kita faham bahawa al-ardha dengan makna syurga, tanah syurga, bumi syurga, tiba-tiba disebut akan diwarisi oleh orang-orang salih syurga tu. Itu juga sebenarnya tidak salah. Sebab apa? Sebab kita ni asal daripada syurga Nabi Adam itu. Jadi seolah-olah kita mewarisi semula dia punya penempatan asal manusia tu, Nabi Adam tu. Itu tidak salah juga. Tapi ada setengah ulama kata tidak. Al-ard ni mana dunia ni. Jadi kalau kita ambil pandangan yang mengatakan al-ard ni mana dunia, jadi mana yang memerintah ini, yang dikehendaki oleh agama dan yang menjadi aturan agama, dia kena orang soleh. Tapi terbukti kita tengok secara realiti, setengah-setengah dia tidak soleh pun menjadi pemimpin juga. Sebab itulah di sini ulama menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir lah, Syekh Sa'di dan sebagainya, anda tengok beberapa tafsir, dia kata mewarisi di sini maknanya sebagai akhirnya orang-orang soleh. Allah tidak beri kesudahan kepada orang yang taleh tu, orang yang bermasalah tu. Tak apalah kukuk mana pun daripada ayat ni difaham bahawa sini dia ada buat anak terus terjemahlah. Melalui ayat 105 suratul Anbiya ini, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat bahawasanya orang yang akan mewarisi, yakni menguasai dunia ni adalah as-salah, mana kebaikan. Dia bersifat orang-orang baik, bukan keturunan. Sebab itulah kita tengok pelik juga tu kalau kita fikir tak. Kenapa Nabi Muhammad ni ada anak Allah matikan awal anak dia. Anak lelaki ada mati awal. Patah anak perempuan pun semua mati kecuali Fatimahnya. Selepas Nabi meninggal hanya Fatimahnya ada. Tiba-tiba yang memegang jawatan adalah orang lain tidak daripada keluarga Rasulullah. Hak keluarga Rasulullahnya yang keempat Saidina Ali sahaja. Kenapa berlaku begitu? Ini isyarat bahawa jawatan ini dia bukan eksklusif untuk satu keluarga, tidak. Tu. Tetapi kalau kita tengok Yahudi serupa dengan Syiah ni, dia letak satu jalur, orang lain tak boleh. Padahalnya tidak semesti bila keluarga tu pernah memimpin, maka bakat kepimpinan ada semua pada keluarga dia. Tidak begitu. Realiti tidak begitu. Kalau kita nak kecek dalam konteks kita ni tak boleh lah. Ni marah lah. Sebab itulah kita kena ingat dari segi sejarah dunia Islam lah, dalam sistem politik ni siapa sahaja layak untuk menjawab jawatan tertinggi dalam sesebuah negara, bahkan khalifah yang peringkat dunia, kalau dia as-salah, ciri dia tu ciri as-salah, ada kebaikan, orang yang berkarismatik kita kata, boleh tak kira dia keturunan mana. Sebab tu dalam agama Islam kita ni kalau kita tengok zaman Nabi lagi, pokok Taif tu jadi pemimpin, jadi penjual. Padahal dia dulu hak hina Nabi masa Nabi pergi ke Taif, pokok Bani Thaqif itu. Banyak hadirat. Kalau kita baca dalam sejarah selepas Nabi itu, pokok dia lah menjadi penjual. Dia dulu ayah-ayah dia dulu penentai agama, penentai Nabi. Dia tak boleh kira ni. Pok pelagaya anak ulama usah pada. Pelagaya dia begitu. Di sinilah kita boleh nampak bahawa tak betul ni ajaran ni. Sebab apa tu? Bercanggah secara langsung dengan Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkhususkan, tidak membataskan untuk satu kelompok ataupun satu jenis manusia untuk menjawab jawatan kepimpinan seperti mana yang telah ditetapkan, bahkan menjadi akidah oleh pokok Yahudi dan Rafidah, yakni Syiah Rafidah. Jadi ayat ini, ayat daripada suratul Anbiya ini menunjukkan bahawa dakwaan Yahudi dan juga Syiah itu adalah merupakan dakwaan yang batil, di mana mereka mendakwa bahawa Allah telah menjanjikan kepada mereka bahawa kepimpinan tidak akan keluar daripada keluarga Nabi Daud. Mana tidak akan keluar, mana dia hanya terbatas pada keluarga Nabi Daud. Mana orang lain tidak boleh terlibat sebagai pemerintah sesebuah negara. Maksudnya pemerintah tertinggi, hak tua, hak nombor satu kita kata. Hak di bawah-bawah ni menteri ni boleh.
Tapi yang utama, kalau dalam konteks ajaran Islam ni, dia panggil khalifah lah. Khalifah ni apa ni, jawatan dunia, bukan negara. Sebab Khalifah Uthmaniyah itu untuk seluruh dunia tu. Dia bukan untuk Turki saja. Sebab itulah kita tengok kalau kita baca sistem politik Islam ni, sistem khalifah ni sebenarnya dia merupakan satu bentuk sistem yang menyatukan umat Islam. Bila berakhirnya sistem khalifah dengan kejahatan kerajaan Uthmaniyah itu, sampakah hari ni umat Islam jadi macam mana? Sebab itulah kita kata orang barat dia takut sangat dengan sistem khalifah tu. Sebab sistem khalifah ni sudah bukan teori lagi, tapi dia sudah pernah berjaya sehingga menguasai, kita kata, 2/3 dunia. Baik. Jadi kalau mengikut akidah Yahudi, Allah telah menjanjikan bahawa jawatan pemimpin tertinggi negara mesti daripada keluarga Nabi Daud, walaupun anak cucu, katakanlah anak cucu dia tu adalah merupakan usad, kaki-kaki maksiat pun tetap kena diberikan kepada dia juga, asalkan dia keturunan Nabi Daud. Begitulah juga Syiah Rafidah mendakwa bahawa jawatan imamah, dia dalam konteks Syiah, jawatan imamah ni lebih tinggi daripada Nabi lagi sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab dia, kalau kita tengok dalam kitab dia, buat senara imamah, lepas tu baru Nabi, wali, tinggi sekali adalah imamah. Sebab itulah dalam aturan akidah Syiah, syirik ini adalah berkait dengan makhluk, dengan imam. Kita kalau syirik ni berkait makhluk dengan Allah, itu syirik dalam konteks agama Islam. Syiah tidak. Syirik maknanya dia kaitan manusia biasa dengan imam, bukan dengan Allah. Pelik baik. Baik, antara ayat yang membuktikan bahawa akidah mereka ini adalah akidah yang batil adalah firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 124 tu. Wa idzibtala Ibrahim wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu bikalimat fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin. Dan ingatlah ketika Allah Tuhan Ibrahim telah menguji Ibrahim dengan kalimah-kalimah, dengan janji-janji, fa atammahun, dan dia berjaya menyempurnakan janji itu. Maka Allah telah berkata, inni ja'iluka lin-nas imama, aku akan jadikan engkau pemimpin kepada manusia. Ini Allah kata pada Nabi Ibrahim. Allah kata pada Nabi Ibrahim begitu, selepas dia berjaya melepasi ujian yang Allah uji dia tu. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa min dzurriyyati, apakah dah sekarang ini engkau janji nak beri jawatan politik kepada aku akan jadi imam linnas, kepada manusia. Apakah keturunan aku juga akan jadi imam? Kata, mana ini satu permintaan daripada Nabi Ibrahim. Allah jawab macam mana? Allah tidak kata ya, tapi Allah kata la yanalu ahdiz zalimin. Maknanya janji aku ini tidak dapat diperolehi oleh orang-orang yang zalim. Maknanya Nabi kata keturunanmu pun boleh untuk menjadi pemimpin, dan sesiapa sahaja pun boleh, asalkan mereka tidak menzalimi, tidak zalim. Mana orang yang baik. Jadi makna ayat ini tidak membataskan. Apabila Nabi Ibrahim itu menjadi imam kepada manusia, maka tak semesti anak cucu dia juga menjadi imam seperti dia. Tapi boleh jadi juga jadi imam, tapi syarat dia bukan keturunan, tapi as-salah, kebaikan, yang baik. Syarat dia bukan keturunan. Itu dalam agama Islam kita dia gitu. Makna sesiapa saja yang ada kelayakan, maka dia layak, dia boleh jawatan itu. Kalau dilantik boleh. Tak semestinya. Jadi pembatasan begitu dia menimbulkan banyak malapetaka dalam agama itu. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Nabi Ibrahim Khalilullah ini, dia minta daripada Allah, dia mohon atas nama permohonan supaya Allah jadikan pemimpin di kalangan anak cucunya. Nabi Ibrahim minta, dah dia ni tentu dah. Allah kata inni ja'iluka lin-nasi imama tu. Dia pun kata qala wa min dzurriyyati, keturunan aku macam mana? Apakah dia akan jadi pemimpin? Maknanya di situ ada permintaan sebenarnya.
daripada Nabi Ibrahim kepada Allah supaya anak cucu dia juga dimuliakan dengan menjawab jawatan pemimpin. Tetapi bila Nabi Ibrahim minta gitu, Allah jawab macam mana? La yanalu ahdiz zalimin. Jawatan itu boleh, syaratnya dia tidak boleh zalim. Maknanya bukan keturunan. Syarat dia orang yang layak. Sebab tu as-salah sini salah satu terjemah dia maknanya kelayakan. Bila layak boleh, tak kira siapa. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama kita ni, kalau kita baca sejarah lah, orang hamba abdi pun boleh jadi pemimpin. Dalam hadis Nabi pun sebut, kalau yang menjadi pemerintah kamu tu orang abdi, rambut khotok, bibir tebal, hitam lah huduh. Tapi bila dia menjawab jawatan tu dengan cara yang sah, kena sami'na wa ata'na. Tu disebut dalam hadis Nabi. Baik, Ibnu Katsir telah meriwayatkan daripada Mujahid semasa menafsirkan ayat ini. Jadi kata Mujahid ni siapa? Ahli tafsir hebat di kalangan tabi'in. Mujahid tak ada lah, memang hebat lah di kalangan tabi'in. Antara orang panggil salaf yang memang mahir dalam bidang tafsir. Mujahid ni, apa dia kata? Dalam satu riwayat dia kata la yakunu li imamun zalim. Maksud ayat ni la yanalu ahdi zalimi, maksud dianya kalau kita tukar ayat Quran jadi ayat bahasa Arab biasa, dia makna begini. La yakunu li imamun zalimun. Tidak akan berlaku, tidak akan ada pemimpin orang-orang yang zalim. Maksudnya begitu, tidak akan ada. Tak boleh. Mana syarat dia, makna hak nak dapat redha Allah lah. Hak dikira-kira layak mengikut kehendak Allah, orang nak jadi pemimpin ni dia tidak boleh zalim. Patut lagu mana pemimpin kita ada ni? Tidak zalim Ustaz, cuma dia nipu ya. Dia tidak zalim. Hal tu kita bincang semula lah tu. Baik, dalam satu riwayat disebutkan begini. Maksud ayat la yanalu ahdi zalimin makna la aj'alu imaman zaliman yuqtada bih. Maknanya aku tidak akan jadikan seorang pemimpin yang zalim yang dia ni diikuti oleh orang. Mana kalau ada pemimpin yang zalim itu bukan restu, maknanya dia bukan mardiyun indallah, bukan diredai oleh Allah. Mana syarat dia? Sebab itulah hadirat sidang itulah pendengar dah. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca dalam kitab-kitab politik Islam lah. Sebab dulu ada juga mengajar di sekolah Maulana dulu, madrasah tu. Dia ada juga asah. Orang panggil buku-buku politik Islam, dia kita tahu asah-asah. Lepas tu nak mendalami waktu tu, kena belajar lagi lah. Memang asah pun disebut dah. Bahawa nak jawab jawatan pemimpin ni, seorang tu mesti orang pok-pok ittiba' sunnah. Mesti dia mengikut sunnah. Dia tidak boleh zalim. Kalau terbukti dia zalim, hilang kelayakan. Kalau dia naik juga, itu suatu perkara yang kira-kiranya satu hukum Allah kepada masyarakat tu lah. Gitu kan. Jadi bila Nabi Ibrahim tanya min zurriyati, apakah zuriat aku juga engkau akan lantik? Lantik mana Allah tentukan. Allah kata. Jadi amma man kana minhu salihan fa aj'alhu imama. Maksudnya gini, bila Nabi Ibrahim tanya apakah keturunan aku juga akan jadi imam seperti aku, Allah tidak jawab direct ya, Allah tidak kata gitu. Tapi Allah kata boleh kalau dia tu tidak zalim. Maksudnya kenyataan Allah itu menunjukkan bahawa syarat untuk seseorang itu menjawab jawatan imam, pemimpin dalam memerintah umat Islam ni bukan keturunan tetapi sifat. Bukan keturunan tapi sifat. Sifat ke? Sifat saleh, orang yang baik. Kalau gitu, kalau kebetulan ada anak cucu kamu berkelayakan dan dia orang saleh, aku akan lantik dia jadi imam. Itu maksudnya. Yang diikuti. Tapi kalau ada anak cucu kamu yang zaliman, fala wala ni'mata ain. Tak leh jawatan itu sama sekali. Tak leh. Tak layak. Kalau ambil juga, fantazir risah. Tunggulah saat kemusnahan. Sebenarnya ayat-ayat seumpama ini sangat banyak dalam Al-Quran. Misalnya di sini ini dalam ayat surah An-Nur. Ayat dalam surah An-Nur ayat 55.
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan orang-orang yang melakukan amal-amal yang saleh, pasti kami akan lantik, kami akan jadikan mereka itu sebagai pemimpin di dunia ini, sebagaimana dulu sebelum mereka orang-orang seperti mana dulu sebelum mereka telah dilantik. Aku telah lantik pemimpin untuk pemimpin dalam agama, iaitu orang-orang yang aku redha kepada mereka. Jadi makna ayat ni pun jelas menunjukkan bahawa dalam bab menjadi pemimpin politik ke pemimpin agama yang menguasai umat Islam ni, syarat dia ni adalah orang yang hidup dia tu mendapat keredaan daripada Allah. Itu syarat dia. Tujuan ana baca ni sebab ada setengah tu ana skip, ana lompat-lompat sebab kita nak tahu hak Islamnya macam mana. Tak ada ni sistem pesen keturunan. Sebab tu dia kalau bahasa kita ni makna jenis putera mahkota lah kita kata. Dia sebenarnya tak ada tu dalam Islam tu, hakikat sebenarnya. Tak ada. Pak kalau nak cerita tu panjang lah. Yang main 3 ar kena nyakit dalam bahasa Arab. Mana tak boleh nak percaya, kena kecek, kena senyap-senyap gitu lah. Tetapi kalau kita bercakap dalam konteks Quran dan hadis, memang sangat bercanggah sebenarnya. Yalah, cuba bayangkanlah, siapa dia boleh pasti? Nabi pun tak boleh pasti. Tak ada satu hadis pun ulama kata Nabi boleh pasti keturunannya dia semua baik semua. Tak ada. Tak ada. Nabi tak pasti. Nabi tidak sebut. Nabi kata kalau keturunan aku mesti semuanya baik. Tapi kalau bermula dengan Nabi ke atas memang baik. Hak ke bawah selepas daripada dia. Dia panggil an-nasabus syarif tu kan. Kalau kita belajar tentang Nabi mula-mula sekali, dia sebut an-nasabus syarif, mana Nabi ayah dia baik tu baik dari sudut mana? Tidak terlibat dengan seks yang tak betul, tidak terlibat dengan orang panggil ajaran salah, hak buat-buat je ngaku jadi ada keturunan Nabi, ngaku jadi Nabi. Hak atas bagi atas tu. Tak ada. Sebab tu ulama tak boleh terima bila ada dalam kitab sebut, dalam kitab Syiah pada kitab kita pada yang menyebut ke bahawa ayah Nabi ni melanggar pelacur, ulama kata tak boleh terima tu. Langgar pelacur. Bila tu? Selepas dia nikah dengan Aminah. Dah nak pernah dengar di masjid orang ngajar ni. Bapa dia sebut gitu tu. Nak ayatnya, kenapa pelacur-pelacur jadi gila kepada Abdullah ni? Sebab ada nur Muhammad tu. Nur tu ada. Jadi bila dia berkahwin dengan Aminah, lekat anak, nur tu terus turun kepada Nabi dalam kandungan Aminah. Bila tak ada nur tu, dia nak pergi langgar pelacur pun pelacur tak sir dah. Pelacur tak mahu dah. Jadi ustaz tu sebut di masjid besar lah. Telah ada berhenti semaya maghrib. Ana ada kata berat lah ustaz ni. Dia kalau kita belajar tentang Nabi, dia ada permula panggil usul nubuwah dia panggil. Usul nubuwah makna kerangka struktur nasab Nabi tu, dia tidak boleh hadir terlibat dengan seks tak betul kita tak boleh. Masalah dia kita kata tidak Islam. Muka masa tu zaman fatrah mana ada Nabi lagi. Ayah Nabi tu kita tak usah bercakap lah dia Islam ke tidak, bagi ana diam ke saja ke. Tak perlu kita bincang. Sebab zaman tu Nabi pun tak jadi Nabi lagi. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan zaman nubuah zaman tu. Begitu ya. Baik. Allah juga berfirman dalam surah yang lain, suratul Qasas, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithin. Dan kami mahu, kata Allah, untuk kami kurniakan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang marhain, mustad'afin di bumi, dan kami jadikan mereka para imam-imam yang memerintah, dan kami jadikan orang-orang yang lemah itu sebagai yang mewarisi kepimpinan itu. Mana ayat ni juga tidak sebut tentang keturunan. Bayangkan tidak kalau kita dalam sistem kita buat, kalau nak jadi pemimpin mesti kena anak kita usulun. Dalam sistem negara kita buat gitu. Kadang-kadang anak kita teruk lebih pada jin perangai. Tapi tak boleh lah sebab kena dia juga pegang jawatan itu. Sebab tu Islam tidak jadikan itu sebagai suatu sistem. Sebab sistem itu nampak sangat tak betul.
Kalau bahasa lain yang pakai mekanisme tu tak kena dah. Tak kena dah tu. Sekati anak boleh sebut nak. Isu getok ni kita bincang mula tu tak. Dahsyat Maya ajak tak getok. Lemah nak. Malu kau orang lah nak. Kali kata kalau orang tanya kita kata ambo tidak dulu duduk lain dah tu nak. Teruk sungguh hati-hati. Tadi pun ada orang sebut dia kata dia nak cadar lah. Sebab di kawasan rumah dia ada seleku. Memang setiap kali berlaku aksiden, kadang setahun tu berpuluh-puluh orang mati. Nak pergi semaya ajak situ. Di Pak Yuten. Berat kalau kira gitu. Banyak benar lah kena buat. Habis masa kan begitulah jadi memimpin ni. Nak suruh nampak ada aktiviti. Lemah itu nak. Cuba ingat dalam sejarah Nabi, peperangan apa kira paling mencabar? Tidak Ahzab ni. Ahzab kan teruk. Kita kata Uhud tu teruk dah. Ahzab ni sebenarnya berat lagi sebab tentera bersekutu tu. Cuba pergi kalau pergi Madinah. Besar tu parit tu. Anak dibawa pergi. Jadi jalan lah ni. Kuda nak lompat, kuda pecut tak lepas mana. Lepas tu lah gali tu. Kita semua tahu dia tanah dia tu bukan pasir saja, batu tu. Sahabat-sahabat makan sambil berjalan sampai ke batu tak sempat, takut tak ada siap ni. Bila berlaku peperangan Nabi sendiri pun tinggal semaya. Qadha waktu Isya, tiga Zuhur, Asar, Maghrib. Nak ayatnya teruknya. Tak ada Nabi semaya ajak. Sebelum tu. Pelik kita kata kalau amalan sebesar ni mana besar nah dalil tu sepatutnya. Kalau sebesar tu lah amalan tu dak, dia mesti dalil kuat sungguh tu. Sebab semaya ni kuat dalil tu. Mai ngari semaya Isya, Quran, hadis, praktik Nabi, praktik sahabat. Dia gini kalau bab semaya saja ni berpuluh-puluh tajuk. Dengan hadis beratus-ratus. Tu semaya, nak ayat besarnya. Tu pun tak mai, tak tahu. Parut ni. Begitulah seterusnya banyak di sini. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ni dan ayat-ayat lain yang seumpama ini, jelas dalam konteks agama kita, dari sudut siasah, jawatan pemimpin itu hanya layak diberikan kepada orang atas dasar keimanan, ketakwaan, kebaikan dia, bukan atas dasar keturunan dia. Jelas dalam agama Islam kita. Tu. Di sini dia sebut ini untuk pemahaman kita. Dia kata bukti yang paling nyata secara takdir. Secara takdir moga perkara telah berlaku dah. Cuba tengok. Jawatan pemimpin selepas Nabi tu siapa yang dapat jawatan? Bukan Sayyidina Ali. Walaupun kalau kita tengok dalam hadis memang ada satu pihak di kalangan masyarakat semasa di Madinah tu, mereka mencadangkan Sayyidina Ali. Ni biasa kebanyakan ulama mengatakan ini adalah puak-puak keturunan keluarga Nabi, Bani Hashim itu. Cadangkan Sayyidina Ali. Dia ni menantu Nabi lagi. Dia ni kira-kira antara masuk Islam di kalangan keluarga Nabi hok mula-mula lah masuk Islamnya Sayyidina Ali. Di kalangan keluarga Nabi dia yang mula-mula masuk Islam. Di kalangan lelaki. Tetapi masyarakat Madinah yang telah terdidik dengan cara Nabi ni, dia tidak lihat dari sudut itu. Bila Sayyidina Abu Bakar tampil pada hari pertama tu di khalayak di tepi Masjid Madinah tu, maka bila tengok Sayyidina Abu Bakar tu hilang semua tu. Dia punya perasaan yang layak buat kita, hak ni kata yang layak, hilang semua. Bila dia tengok Sayyidina Abu Bakar apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni semua masyarakat tengok dia ni orang paling layak berdasar kepada banyak bukti-bukti dan isyarat. Misalnya bila Nabi sakit dia ganti jadi iman. Sayyidina Umar naik pun Nabi kata Allah dan Rasul tidak nak ni, nak Sayyidina Abu Bakar. Itu isyarat je. Sebab tu Ibn Taymiyah kata hampir kepada nas dah tu, bukan isyarat lagi tu. Baik, begitulah. Itu jelas sangat tu. Lepas Sayyidina Abu Bakar tidak Sayyidina Ali lagi, pergi pada Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar pun tidak Sayyidina Abu Bakar lagi, pergi pada Sayyidina Uthman. Tu anak-beranak Umawi, Bani Umayyah tu. Lepas itulah baru Bani Hashim.
Sayyidina Ali. Takdir Allah SWT, takdir, semua ni takdir. Sayyidina Ali tidak salah pun. Cuma dia ni kira-kira mangsa keadaan lah kita kata. Zaman keluarga Nabi merintah tu, takdir Tuhannya, ulama kata 1 inci pun tidak tersebar agama. Sebab apa? Timbul konflik dalamnya. Dia sendiri pun kena bunuh. Semua tu isyarat bahawa jawatan memerintah ni sebenarnya dia bukan berdasarkan kepada bangsa, keturunan, tidak. Hakikat sebenarnya. Begitulah. Jadi dalil-dalil daripada Quran dan juga sunnah jelas menunjukkan bahawa akidah Syiah ni yang terlalu sama dengan Yahudi itu sebenarnya akidah yang batil. Tak betul 100%. Salah tu. Cuma di sini bila kita nak dia begini ni satu hadis ni memang hadis sangat diminati oleh Syiah ni, sama ada Syiah luar negara ataupun dalam negara. Ni. Kalau di Kelantan dengan hadis ni ingat belakang dia ni. Ni hadis cuba dengarlah dia. Misalnya Nabi pernah bersabda. Nabi pernah bersabda ni, dah hadis ni sahih. Inna hadzal la yanqadi hatta yamdiya fihim 12 khalifah. Qala thumma takallama bikalamin khafiyyin alai. Qala faqultu li abi ma qala kulluhum min Quraisy. Ni. Hadis ni hadis daripada Jabir bin Samurah. Dia kata saya masuk bersama ayah saya jumpa Nabi. Ni ketika Nabi sakit dia pergi ziarah Nabi lah, dia dengan ayah dia. Lepas tu saya dengar, masa saya pergi ziarah saya dengar Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya bila Nabi sakit ni Nabi adalah bercakap tentang pengganti dia tu. Cuma Nabi tidak sebut siapa. Nabi kata pengganti aku. Inna hadzal amr, sesungguhnya urusan ini, urusan kepimpinan selepas aku ni dia tidak akan selesai. Maknanya akan berterusan di kalangan mereka ni akan ada 12 khalifah. Selepas aku mati ni orang panggil khalifah. Dia panggil khalifah apa? Rashidah. Khalifah Rashidah, khalifah yang terpimpin. Ada 12 orang, Nabi kata. Syekh kata ni, imam 12 ni. Tu lucu tu, Syekh lucu ni Syekh ni. Ana rasa kalau masuk lawak mega benar ni. Kalau kita tanya, puak jamu tahu kau kata 12 khalifah ni mereka gak keluarga Sayyidina Ali, keluarga Husain, siapa dia mereka? Sayyidina Husain pun tak mereka. Sayyidina Husain pun tidak memerintah. Hak ni khalifah ni pemerintah. Sebab tu lemah kita tak. Sebab itulah seorang penulis ni hebat dia ni. 5 jilid dia tulis kitab Syiah, jawab saja. Nama dia Malullah, harta Allah. Nama dia. Buku tu kalau ada orang tanya mana pun duduk tengah usaha juga tu, buat bagus buku tu. Dia kata macam mana? Hak kata tu tidak dia, tapi hak ni banyak lagi lebih. Hak kata tu hak jawab summah tadi itu tu. Khalid Al-Athqalan tu apa nama? Khalid lah dia tu nama. Dia kata apa? Dia bincang bila mula-mula lagi dia bincang. Dia kata teruk sungguh. Dia kata laukana syi'yan baqarah la zabahtuha. Kalau Syiah ni lembu lah aku semula lama tu. Siapa dia kata gitu? Dia kata terlalu tak jadi. Macam mana dia boleh tergamuk guna hadis ni untuk keluarga Sayyidina Husain, padahal keluarga Sayyidina Husain tidak memerintah. Sayyidina Husain pun tidak memerintah. Ana baca sejarah dia, kenapa dia memang dia tak minat memerintah dan dia tidak melibatkan diri dia. Tak ada siapa pun nampak dia ada bakat memerintah Sayyidina Husain. Dan dia pun sedar dia gitu. Sebab tu bila siapa surat daripada Iraq suruh dia pergi nak latih dia jadi khalifah, tiba-tiba dia sanggup pergi. Tu yang orang terkejut tu. Dia tak ada pun bakat tu. Abang dia adalah juga Sayyidina Hasan tu. Ni pelik. Sebab tu dia lah memang takdir kita nak memenuhi takdir tu bahawa dia mati di Karbala tu. Itu ya sebenarnya. Baik, seterusnya. Ni. Jadi kata Jabir, kata aku dengar Nabi kata sesungguhnya jawatan pemimpin tertinggi selepas aku ni dia akan berterusan sehingga sampai kepada 12 khalifah. Kata Jabir lagi, kemudian selepas tu Nabi kecek pun tak apa dengar, selalu perlahan bahawa Nabi pun tak sihat benar dia tu. Sakit. Sehingga aku tanya ayah aku, selepas daripada Nabi sebut tadi, Nabi sebut apa lagi? Ayah dia tu, dia duduk dekat benar dengan Nabi. Dia kata ada. Dia kata Nabi kata 12 khalifah tu kulluhum min Quraisy, semuanya daripada Quraisy. Tu hadis
Jadi hadis ni sebenarnya ulama bincang lah. Sebab tu berdasar pada hadis ni lah ulama memasukkan Muawiyah tu sebagai Khalifah Rashidah. Tak apalah ni perbincangan lain. Kita tidak nak bincang di sini. Baik. Cuma di sini anda nak ringkaskan, sebab ni panjang anda nak ringkaskan. Jadi kalau kita nak tolak secara mudah, kita orang awam ni. Sebab penolakan ini dia akan memperkukuhkan konsep politik Islam yang kita umat Islam perlu tahu, walaupun kita tidak terlibat, perlu kena tahu secara umum. Baik. Akidah Syiah ni tertolak dalam dua bentuk. Yang pertama sekali, bahawa Nabi SAW menceritakan bahawasanya ia akan menjawab jawatan khalifah selepas dia wafat ni ada 12 orang khalifah. Dan terbukti daripada 12 orang khalifah ni tak ada seorang pun daripada anak cucu Sayyidina Husain yang menjadi pemerintah. Pemerintah tu ada. Daripada pemerintah yang telah ada tu, siapa ke-12 ke hadapan, tak ada seorang pun daripada keluarga Sayyidina Husain. Tak ada. Kalau dia kata imam sepahun ni imam keluarga Sayyidina Husain, tak ada seorang pun memerintah. Tu jelas tu. Dari segi kenyataan. Tak boleh nafi tu dalam sejarah, tak boleh nafi. Baik. Tu. Bahkan Sayyidina Husain sendiri pun tidak pernah, kalau anda nak kecek dengan bahasa kampung, tok ngulu baru tak uyap. Tu kalau bahasa mudah. Tidak nak hina tu. Yang silap orang kita ni mudah benar silap. Orang kata tok lain, dia kata macam lain. Pasal orang kita. Kita semua tahu bagaimana Sayyidina Husain mati umur berapa. Mudah benar. Kena bunuh di Karbala tu. Baik. Ibnu Katsir kata, ni soal, dia bukan sekadar ulama tafsir ni, Ibnu Katsir ni. Dia ulama sejarah juga. Dia kata macam mana? Dia kata dalam hadis ni, hadis 12 khalifah tu, jelas menunjukkan bahawa wujud 12 khalifah yang adil, termasuk Muawiyah. Setengah kata termasuk juga Umar bin Abdul Aziz, macam-macam lah ulama sebut tu. Baik, tak apalah. Tetapi di kalangan 12 tu, secara sejarah, realiti, tak boleh nak tolak dah perkara ni. Tak ada seorang pun daripada 12 tu imam Syiah. Tak ada seorang. Sebab imam Syiah tidak memerintah. Kerana kebanyakan daripada mereka itu mana tidak menjawab jawatan pemimpin sikit pun, tak terlibat pun. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata keluarga Rasulullah ni dia lebih kepada jawatan, orang panggil dari segi kerohanian, pemimpin kerohanian. Hidup sebagai orang baik. Memang keluarga Rasulullah ni baik. Anak-anak Sayyidina Ali memang bagus. Dari sudut tu, Ja'far As-Sadiq tu keluarga Rasulullah. Dari satu, kalau kita tengok sanak dia, Ja'far As-Sadiq ini, dia dari satu sudut, dia ni anak cucu Sayyidina Bakar. Tapi dari satu sudut, dia ni anak cucu Nabi. Kalau kita tengok dalam dia punya nasab tu, makna dia ni ada dua nasab yang mulia. Nasab Sayyidina Bakar dan nasab Nabi. Itu Ja'far As-Sadiq. Dia tidak memerintah. Dia lebih terkenal sebagai ahli fiqh. Minat dalam bidang ilmu. Tu. Adapun yang Nabi sebut 12 hari khalifah semua tu daripada Quraisy, dan mereka ini adalah orang-orang yang adil, tidak zalim. Gitulah secara ringkas. Yang kedua, kita boleh tolak yang kedua, bahawa hadis tadi tidak menyokong Syiah pun. Yang keduanya, sesungguhnya Nabi menyebutkan bahawa al-a'immah, pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy, bukan daripada anak cucu Sayyidina Husain. Sebab apa? Kalau kita perhatikan, ni perlu kita tahu jugalah. Ni masalah kita, kadang kita tidak tahu. Baik, Sayyidina Husain ni, keturunan dia tu, yang dilantik Sayyidina Husain dia ada beberapa isteri sebenarnya. Hak isteri dia, hak anak cucu dia yang dikatakan imam-imam Syiah ni bukan daripada orang Arab, dia daripada Parsi. Anak cucu isteri Sayyidina Husain yang diambil keturunan dia untuk diletakkan sebagai diberi jawatan imam Syiah, imam 12 tu lah. Itu bukan orang Arab. Sebab tu ulama kata dia separuh saja Quraisy. Quraisy hanya daripada Husain saja. Isteri dia tidak. Sebab isteri dia orang Parsi. Anak Maharaja Parsi. Hak nama Syahar Banu tu. Nama dia. Anak puteri Yazdaji tu lah. Bila kalah zaman Sayyidina Umar kemudian ditawar, kemudian dihadiahkan kepada Sayyidina Husain. Bapa dihadiahkan sebagai nak memuliakan. Tengok agama Islam kita dia tidak jadikan hamba isteri pemimpin ni, anak pemimpin. Jadi orang anda baca dalam sejarah, bila puteri Yazdaji ni
ditangkap, jadi tawanan perang. Tiba-tiba dia dihadiah pada Sayyidina Hussein, keluarga Rasulullah. Orang Parsi rasa bangga. Lama masuk Islam kalau kita baca dalam sejarah. Sebab apa? Sebab biasanya anak-anak pemimpin ni akan dihina, dijadikan pelacur, macam-macam lah. Tapi Islam tidak buat gitu pada anak pemimpin kamu. Dia bui kepada keturunan Rasulullah sebagai pemuliaan. Dan ramai orang Parsi masuk Islam. Kenapa? Dia tengok akhlak Islam. Tu. Kita kadang-kadang tak nampak. Sebab apa? Sebab budaya Arab ni bila diberi untuk jadi isteri pada pemimpin, itu satu pemuliaan. Itu cara agama, itu cara dakwah lah tu. Dia tidak hina puteri pemimpin itu, tidak. Dia kahwinkan dengan keturunan Rasulullah. Sayyidina Hussein tu cucu Rasulullah. Nikah dengan puteri Maharaja Parsi. Itu satu kemuliaan tu. Sebab tu ulama kata itu antara sebab yang menarik minat orang-orang Parsi masuk Islam. Baik, tak apalah. Jadi realiti sejarah ini menunjukkan bahawa imamah itu tidak terbatas pada keluarga Sayyidina Hussein sahaja. Baik, ana terus pergi. Sini dia sebutlah, ingat dulu peringkat awal kita telah sebut dah bahawa salah satu kita boleh tolak lah kalau orang Yahudi kata pemimpin dia keturunan Nabi Daud ni tak betul. Sebab apa? Sebab keturunan Nabi Daud yang menjadi pemimpin dia telah terputus, lama terputus. Sebab apa? Ingat cerita Ana sebut dulu, pernah selepas lama berlalu masa tu, popok apa ni kita kata bangsa Babylon ini, dia pernah menguasai popok Yahudi, popok Bani Israel. Dia perang Bani Israel, kalah Bani Israel. Jadi rakyat Bani Israel itu diangkut, dibawa pergi ke negeri dia, dijadikan hamba abdi lama masa. 2 kali kisah itu berlaku, dan itu dianggap sebagai zaman yang cukup gelap. Dia panggil, dalam istilah dia panggil zamanul asr, zaman pengusiran. Zaman pengusiran, zaman di mana masyarakat Bani Israel itu dijadikan hamba abdi. Ginilah mudah kalau nak faham. Supaya zaman Jepun dulu, kira ramai orang Melayu kita dibawa pergi ke Burma untuk buat jambatan. Kadang-kadang ramai mana yang mati gitu, kira mati di situ. Jambatan ke dia maut tu. Jambatan maut tu lah, kena jambatan maut tu. Ramai orang di Kelantan pun memang datuk anak cerita. Pergi secara besar dia bawa lelaki, ramai mana yang tak balik mati. Tak tahulah mati macam mana. Itu berlaku. Dan berlaku 2 kali. Sekali berlaku tu sampai beratus tahun. Maknanya kalau kita ambil 2 kali, makna hampir 200 tahun. Maknanya terputus keturunan Nabi Daud. Tu. Itu sejarah mencatatkan begitu. Okey, yang terakhir lah. Ana pun tidak nak sebab fasal yang ketiga tu kita boleh bincang semula. Okey, habis takat tu. Sebab apa selepas ni pun dia lebih kurang sama. Dia sebenarnya ada satu tajuk yang lebih menarik lagi lah. Ana nak sebut sedikit saja. Lepas tu kita sambung. Ana ambil 5 minit lagi. Habislah bab tu. Sekarang ni kita masuk fasal lain. Fasal yang ketiga, akidah yang ketiga, perbincangan yang ketiga. Apa dia? Ni akidah ni akidah yang mana-mana ajar salah boleh kata-kata. Apa dia? Akidah yang mendakwa bahawa misalnya Yahudi dia dakwa atas nama akidah bahawa mereka juga ada Imam Mahdi Al-Muntazar. Arkan pada Imam Mahdi. Semua ada Imam Mahdi. Kita pun ada, tapi kita tak tunggu. Sebab tu kena ingat, bila sebut Mahdi Muntazar, itu bukan slogan orang Islam. Kita Imam Mahdi, tak ada Muntazar. Kita tak tunggu. Sebab Nabi tak suruh tunggu. Nabi kata akhir lahir daripada keluarga aku, keturunan aku lah, Imam Mahdi. Nabi akan berlaku akhir zaman. Tak ada orang Islam kata tunggu waktu disuruh ya Mahdi, ya Mahdi. Tak ada sebut. Orang Syiah menjadi ratik dia tu. Imam Al-Mahdi, ya Imam Al-Mahdi dalam perayaan-perayaan dia. Itulah kata tu gomolek. Kita orang Islam tak ada orang Islam yang betul dia dakwa Imam Mahdi. Tak ada. Sebab itu perkara raib tu. Cuma Nabi sebutnya muka nak sopa dia, keturunan dia nama Muhammad juga. Gitu ya. Ya ada orang Melayu kita kata Mahdi ni orang Melayu. Daripada Bani ya, Tamim. Kontur. Paruk kontur ada. Dia kontur nama bukanlah konturah, qaturah pun ada sebut. Kalau tengok lagi tak lah.
Ya kita pun baca tapi anak tak pernah sebut buat mengarut. Memang kita pun baca tu. Tapi nak sebut ke dia? Sanak pun tak ada. Kalau konturuh ni, kalau konturuh tu ada nama jambatan selepas neraka Jahannam tu ada nama konturuh. Pernah dengar ke tu? Dia jambatan ni ada dua dalam hadis sahih. Dia jambatan hak menjadi ujian besarnya panggil titiah sirat tu jadi rentak ke di atas neraka. Orang yang lepas tu, orang Islam yang lepas tu masih ada lagi dosa. Cuma dia boleh masuk Islam kerana dosa dia tu sikit. Pahala dia tu banyak, layak maksudnya. Tapi nak masuk surga dia tak boleh ada dosa. Dia kena lalui satu lagi jambatan nak menghilangkan dosa. Dia panggil apa ni, konturah tu. Konturah bukan konturah, konturah. To bagi datang bukan bagi depan. Tulis saya serupa ya. Ini adalah hadis saya. Ustaz Zahrudin ada kumpul 40 hadis. Dan dia masuk hati. Sebab hadis tu sebenarnya 85 hadis. Dia buat nak suruh bunyi 40 tu malik juga. Oh kita ni bunyi 40 ni dia peningnya sikit. Perlu juga tu. Dr. Basik buat 52. Dia ambil kitab tu juga. Tu kantarah. Oh no, teruk semua hati hadrat. Melayu ni punya asal daripada Nabi Ibrahim lagi ni. Hebat sejarah Melayu ni. Orang tanya mana sana? Tak boleh nak ayat. Tak boleh nak ayat sana. Dia kalau bahasa Kelantan dia panggil ngaber tu. Kalau bahasa Kelantan, ngaber dia panggil. Bagi tak tahu dalil mana dia panggil ngaber. Lepas tu kita tu ngaber wan ustaz profesor. Iyalah profesor ngaber. Malu hadirat, malu pada bangsa lain. Malu pada bangsa lain. Sebab apa yang anda tekan sangat ni? Kita nak angkat bahasa Melayu kita ni tak perlu pada cerita kita. Tak perlu. Kita bina bangsa Melayu kita, didik biar dia berfikir kelas pertama seperti mana Nabi didik sahabat. Sahabat ni asalnya pemikiran sangat kolok, sangat teruk, semua berhala. Benda yang pejah tu boleh semua. Tak ada lah. Bukan orang panggil pemikiran paling tak ada kelas, bukan ada kelas, tak ada kelas. Kelas kata. Nabi boleh angkat jadi ada kelas. Kelas satu, kelas pertama. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi tinggi. Kalau kita nak bangsa Melayu kita maju, bukan dengan buat cerita karut gitu. Malah nak sebut banyak ni kita baca sakit perut. Bukan sakit otak, sakit perut. Aduh kau. Bukan lagu tu cara kita nak angkat bangsa kita. Beri pendidikan, biar pemikiran itu betul. Sebab kena ingat kenapa Islam tegak atas hujah? Sebab orang yang tegak atas hujah dia akan jadi cerdik. Dia tidak mudah ditipu. Sebab tu Islam dia nak sangat hujah, mana dalil? Jadi bagi anak tak perlu tu. Sebab itulah di Malaysia ni kadang-kadang kita fikir sebenarnya pusing juga sebab kita kalau boleh nak bangsa kita ni tetap orang panggil dapat kedudukan. Tapi Allah tidak buat begitu sebenarnya. Sampai ada pernah baca satu artikel daripada seorang profesor. Dia kata kalau bangsa Melayu tak berubah, dia akan kehilangan ketuhanan. Mungkin tak hilang tanah Melayu, hilang ketuhanan itu. Maknanya sebab kalau kita tengok lah ni, kalau dalam konteks kita kata pemikiran lah, bangsa lain lebih ke hadapan. Orang Melayu duk main dengan hatu raya. Ada seorang tu dia tokoh korporat Kelantan. Dia tanya nak jumpa di airport. Dia kata Ustaz Din, dia kata kenapa dia sebutlah bangsa tanah tak mau sebutlah bangsa ni maju bangsa kita. Sebab bangsa tu yang maju tu bila dia tengok hutan belantara dia nampak emas permata. Tapi orang Melayu bila dia tengok hutan belantara dia nampak hatu raya. Dia nampak hatu jembala. Dia kata malu kau orang sebut gini. Dia kata tu hakikat kena terima. Maknanya dengan hutan belantara orang jadi kaya bila dia masuk oleh hutan. Kita masuk rupa duk jamu hatu lah hutan. Baik, cuba kita tengok di sini. Ni akidah Mahdi. Ana nak ambil sedikit saja. Akidah Mahdi Muntazar mengikut Yahudi. Kita kena baca ni. Mungkin tak habis malam ni pun. Cuma ana tanda dah ni. Ana skip sikit. Ana tidak ambil semua. Yang pertama. Yahudi menunggu keluar seorang lelaki daripada keluarga Nabi Daud yang akan memerintah alam semesta ini. Akidah tu. Akidah dia. Lelaki inilah yang akan mengembalikan ketuhanan Yahudi dan kemuliaan Yahudi. Dan bila lahirnya Imam Mahdi dalam konteks Yahudi, mereka akan menjadi ke bangsa lain sebagai hamba abdi kepada bangsa mereka.
dan mereka akan menghina bangsa lain, yang mana bangsa lain semua merupakan orang yang berkhidmat pada bangsa mereka. Tu akidah dia. Sebiji sepuluh Syiah. Syiah tu kita bincang kemudian bab ni. Maknanya kalau kita tengok sini, watak Imam Mahdi yang diberikan oleh Yahudi ni penjahat besar lah. Jahat sungguh. Kalau kita tengok di sini. Sedangkan Mahdi yang digambarkan Nabi yang kita kata penegak keamanan itu. Baik, cuba kita tengok lagi. Pelik ni. Dan mereka sebut dengan jelas, tidak akan berlaku salah faham kenyataan-kenyataan yang mereka sebut bahawa lelaki yang mereka maksudkan ini adalah merupakan watak akhir zaman yang disebut sebagai Al-Masihul Muntazar. Al-Masihul Muntazar. Gapo dia Al-Masih? Sedangkan Isa pun Al-Masih. Berarti malah apa Quran tidak guna Al-Masihu Isa? Kenapa? Tapi Isa Al-Masih. Kenapa? Beza tu. Tapi kalau kita tengok dalam kitab, misalnya Al-Masih, sini kedua, Al-Masihul Muntazar. Syiah guna Al-Mahdil Muntazar. Quran guna Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih. Baik, tak apalah. Al-Masih tu dalam konteks Yahudi, dia makna lain. Lepas ni Ana sebut. Ana nak sedikit. Sebenarnya banyak nas-nas dalam kitab Yahudi yang menyebutkan berita gembira yang mana akan lahir lelaki hebat di akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Banyak tempat dalam kitab-kitab Yahudi disebut. Antaranya yang tersebut dalam Sifir Zakaria. Sifir Zakaria ni mana? Sifir ni macam kitab lah. Dia gini bahasa Arab ni, tajuk induk dia panggil kitab. Tajuk besar dia panggil kitab. Tajuk orang subtopik tu dia panggil bab. Tajuk lebih kecil lagi dia panggil fasal. Tajuk lebih kecil lagi dia panggil furu'. Tajuk lebih kecil furu' masail. Lebih kecil lagi dia panggil dhabit. Siapa ada beberapa lagi istilah. Kita boleh tahu tu. Kalau dari Syiah, sifir. Maknanya tajuk besar. Dalam sifir ni macam orang panggil kitab lah. Tapi dia macam helaya, mungkin dia betul suhuf kan, bukan dalam kitab susah gitu. Dalam kitab Sifir Zakaria sebut dengan terang bahawa lelaki akhir zaman ni daripada ni daripada Urshulim ni Baitul Muqaddas lah dia panggil Urshulim dalam kitab Yahudi. Ana pun sempat rujuk tadi, muju ada internet gimana mana pun kita boleh rujuk. Ni kitab dia Urshulim tu dia ayat. Urshulim ni dalam bahasa Hebrew tu maknanya Quds, Al-Quds. Tu dia sebut terang. Dia ni seorang yang adil, yang mendapat pertolongan daripada Tuhan, seorang yang unik, dan dia ni mari bila dia dilahirkan oleh Allah muka dunia, dia datang untuk bertemu pokok Yahudi ni, dia naik hema. Pada akhir zaman dah tidak naik masjid dah. Naik hema. Ana pun tak faham juga tu. Dia mari, dia jumpa bangsa Yahudi, dia wisalah pada bangsa Yahudi. Dan dia berjaya menguasai lautan dan daratan. Dan dia menyatukan semua Yahudi yang berada sebelum dia satukan di Urshulim, Al-Quds, Baitul Muqaddas. Tu dia sebut gitu. Ni yang ngabel lah ni, ngabel. Lepas tu dah mari pula ada Sifir Asy'iyah, satu hikayat daripada Al-Masih. Ni dalam kitab ni lagi menarik. Dia kata Al-Masih ni adalah Ruhus Sayyid Alayya. Dia ni adalah ruh ketua. Makna dia ni ruh dia tu ruh ketua. Mana sebab tu dia kelayakkan memerintah, sebab ruh dia tu ruh Sayyid. Tu Isa Imam Mahdi tu kata Ruhus Sayyid Alayya, aku ni ada ruh pemimpin, ruh ketua. Kerana Tuhan Masahani di Ubasyiral Masakin. Ni bahasa lama, bahasa klasik ni. Dia kata Masahani ni anda pun tengok apa dia maksud Masahani dalam konteks kitab Yahudi. Dalam internet ada berlaku. Yang nak ambil sini, Masahani ni maksud dia Tuhan sendiri telah ni, kalau apa ni Kristian dia panggil baptis ni. Apa ni? Dia panggil apa ni? Dia macam cukur lah kita kata. Kalau bahasa kita, tahnik. Baptis ni. Tuhan telah menyapu kepala aku dengan minyak suci. Itu makna baptis dalam Yahudi. Dia gini kalau bahasa Arab, kalau massa dia letak, ni panggil massa. Kalau dia gerak-gerakkan dia panggil masah. Tu beza dia. Massa dia tak gerak, dia setuh.
Kalau masah dia menggerakkan. Itu dipanggil, sebab tu sini kalau kita ambil wuduk buat gini tak boleh. Ambil air pak letak tak boleh. Sebab tu masah. Hak kenanya masah. Sebab tu kena buat gitu. Tu maknanya masah. Jadi Allah yang buat masah atas kepala aku, tubuh aku, tu baptis lah mengikut Yahudi dengan minyak zaitun yang disucikan. Bagaimana tak tahu. Hak minyak kelapa hama anatu anawak tu lain. Tujuan apa? Liubasyiral masakin, untuk memberi berita gembira kepada orang-orang miskin, golongan mustadhafin. Jadi Allah hantar aku ni untuk aku mendidik hati manusia, memecahkan hati manusia supaya dia tidak terpengaruh dengan syaitan dan sebagainya. Tu. Dan aku, antara slogan kepimpinan aku akan membebaskan hamba-hamba, dan aku membebaskan orang yang menjadi tawanan pun jadi bebas semua. Maknanya bagus dia. Imam Mahdi yang ditunggu ni. Tak apalah, bagus sekat tu. Dan aku akan menyeru seluruh manusia dengan sunnah yang Allah redai. Gitu dia sebut. Dan pada hari, lepas tu dia sebut sini, dan bila semua tu berlaku, aku akan balas dendam atas nama Tuhanku untuk menaikkan semula survival Bani Israel. Sinilah dia parut dia begini. Misalnya gini, dalam kitab Talmud ni, kitab Yahudi ni, dia kata Imam Mahdi Al-Masih Al-Muntazir, Mahdi Muntazir ni, dia akan kembali akhir zaman ni, dia akan muncul dengan pegang tongkat. Ada tongkat juga sebenarnya Musa juga. Dia ada tongkat. Kalau Syiah pedang Nabi, Syiah dia ada, dia panggil silah. Tu kita bincang kemudian. Islam tak ada. Islam ni tak ada serban Nabi, tak ada apa-apa. Dia bawa kitab Quran dengan sunnah tu. Sebab tu anak kalau bunyi kata ni saya pakai serban ni ada sanad daripada Nabi. Kita kata mau makan lagi lah kau. Kita akan tanya gitu je. Takut kita tak makan lagi. Ngabai itu mon. Allah hadirat. Kalau kita anak ni, sebab anak baca kitab Syama'il Nabi 400 lebih telah disemak oleh ulama. Dia asalnya tu lebih kita baca. Tu lah ni perlu tengah mengajar tu juga. Profesor Dr. Abdul Razak tu, dia ulah tu bak serba bak gapo ni memang cukup menarik lah. Memang cukup menarik. Sehingga kalau kita baca tu berdasar pada hadis Nabi, bagaimana serban Nabi ni tak ada jenis kerah kekong lagu tu. Tidak lagu tu serban Nabi. Anda tengok dia di Johor lah ni, ada di Johor kan, dia tengok dia tunjuk gambar tu serban Nabi tu ada sepanjang tu tinggi. Lepas tu nampak macam anda tengok tu tak tahulah dia buat nusa nampak lama macam sarai telur. Warna dia anda tengok, kata bahaya ni. Sebab dalam hadis Nabi tak ada gambar itu. Dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam Syama'il tak ada. Baik, tak apalah. Anda ambil sikit lagi. Bila dia bawa tokak ni apa? Qadibul Malik ila Israel. Tokak ni lah tokak hikmat. Kalau Musa tu, tokak Nabi Musa. Dia geria dipanggil ni. Macam cotar. Bukan tokak. Bukan buat tongkat untuk panjang tu. Dia tangan. Tongkat ini dia guna untuk mengarah. Dia guna tongkat tu lah. Dia panggil qadib. Macam cotar tu lah. Bukan hak betel, tipu-tipu tubik, itu sepuluh tu cerita bayi putih bayi merah tu, waktu lain tu. Waktu tidak tu. Waktu karut. Waktu parut lagi. Ni qadib. Tu. Jadi dengan tongkat itulah dia menundukkan bangsa-bangsa lain. Dan bangsa lain tunduk kepada kerajaan Bani Israel itu. Dan pada ketika itu Mahdi dalam konteks Yahudi ni yang mengikuti dia untuk berperang lawan orang-orang yang pernah aniaya Yahudi ni. Berapa jumlah tentera Yahudi itu? 2,800 orang. 2,000 tentera biasanya 2,800, dan tentera kira-kira hak tokoh-tokoh ni hak abtal, hak hebat-hebat, hak terlatih 310 orang abtal. Abtal ni kita panggil tentera hak komando lah kita kata. Tu 300 lebih. Hak tentera biasa 2,800. Yakununa tahta imarati, tahta imarati. Semua ni berada di bawah ketua yang bernama Mahdi Al-Masih. Tu. Hak ni lah hak duduk perang bersama Imam Mahdi dia. Hak duduk
Dia pergi serai orang Arab. Dalam riwayat lain, dia serai orang Arab. Siapa orang Arab, mati semua. Lepas ni teruk benar dia buat. Dia bunuh semua. Hak mana tak saya tunduk pada dia. Tu. Sehingga ada disebut tu berapa, berpuluh-puluh hari lah. Bunuh saja. Ramai dah dia bunuh tu. Sampai begitu sekali. Misalnya dalam Talmud juga sebut. Maknanya bila bangkit Imam Mahdi dia tu, orang Yahudi ni hidup dalam peperangan. Kerja dia je bunuh bangsa lain. Dia sebut sini. Tu okey. Sebelum tu Talmud sebut, sebelum tibanya Imam Mahdi ni, orang Yahudi ni dia hidup dalam peperangan, dia ni jadi apa? Jadi tentera kepada bangsa lain. Dia jadi hamba pada bangsa lain. Dan dalam hati mereka tu telah ditanam, tak apalah, kita sabarlah. Walaupun kita menjadi hamba pada bangsa lain, muntazirina zalikal yaum, dalam keadaan menunggu pada hari kebangkitan Imam Mahdi tu. Dia sebut dalam kitab dia, wasayatil masihul hakiki, akan datang kepada kita Imam Mahdi hak sebenar. Dan bila Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ni lahir, kita akan dapat mengalah ke semua bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, antara tanda Imam Mahdi ni, dia hanya terima hadiah, terima ufti lah kita kata, daripada setiap bangsa, tapi dia tak terima ufti daripada bangsa yang ada hubungan dengan Yahudi. Tu dia sebut. Cuma di sini, anak-anak kita akhirkan di sini, cuma anak sebut, kenapa dalam kitab Talmud, kalau dalam syarah dia lah, dalam internet pun ada. Kenapa dia sebut wasayatil masih al-hakiki? Apa dia sebut al-masih al-hakiki? Sebabnya, Imam Mahdi dalam konteks yang kita bincang ni, dia tak sama. Rupanya, sini ada buat ni. Ni syarah dia ni. Sini pada dia buat. Dia kata kenapa dalam kitab Talmud menyebutkan bahawa Yahudi menanti Imam Mahdi yang sebenar. Sebut hakiki yang sebenar tu untuk mengelakkan salah faham di kalangan pengikut mereka, takut pengikut mereka jadi tukar, jadi berlaku kesamaran terhadap Isa Al-Masih. Dia tak iktiraf Nabi Isa. Nabi Isa ni akan lahir juga di akhir zaman, turun. Nabi Isa ni tak mati. Ulama kata dia turun di akhir zaman, perang dengan Dajjal apa semua tu, untuk lepas tu dia mati. Sebab dia kena mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bagi dia, Isa tu dia tidak iktiraf. Itu bukan Imam Mahdi, itu Nabi Isa. Hak kita kata Al-Masih Al-Hakiki ni hak sebenar. Isa ni dia tidak iktiraf. Itu maksud dia nya. Bahkan mereka mendakwa bahawa annahu masih, bahawa Nabi Isa ni yang telah dipalsukan. Dia kata tak ada, mati Nabi Isa ni. Dia tak percaya tu naik ke langit tu, diangkat oleh Allah. Dia tak percaya. Sebab tu dia kata muzayyaf. Itu fake lah, kita kata fake lah. Jenis palsu, jenis barang buat tu. Replika tu. Kalau ada pun replika tu. Adapun masih hakiki, itulah hak sebenar yang mereka tunggu-tunggu ke. Tu bergerak dia. Lepas ni Syiah pun pelik lagi Syiah. Pelik lagi. Ana duk tengok dalam kitab 2 jilid tentang ajaran salah. Boleh kata ajaran salah hak dakwah asal semua ada konsep Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi hak Nabi sebut ni, orang kita relax, tak ada cara, tak ada rakyat bangsa mana pun. Gitulah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Banyak lagi hak lain yang mana dengan kita baca ni kita nampaklah kekarutan dan kita dapat membezakan dengan ajaran Nabi kita. Okey, kita berhenti setakat tu. Ada apa-apa persoalan kalau nak tanya? Dia gini Ana pun tengok dalam internet tu memang ada. Ana pun tak tahulah hakikat orang Islam yang macam mana. Baik katakanlah dia masih Islam, tiba-tiba dia menjadi tentera Israel. Kita fahamlah bila kata tentera Israel ni apa kerja dia. Makna lanyak umat Islam. Tentu dah begitu. Kan ada hak jadi pilot pada kan. Aku sekali dia bakar bila dia gini. Kita kena tengok dalam Quran. Kena tengok dalam Quran. Bahawa Allah sebutkan, anda ingat ayat tu, tidak sepatutnya orang beriman ni minta bantuan orang kafir untuk lawan orang Islam. Dia orang Islam, tiba-tiba dia bersekongkol dengan orang kafir, tidak layak sebagai mukmin. Tapi dia tak jadi kafir.
Tapi kalau dia menghalalkan perbuatan tu, dia jadi kafir kerana tu. Tak boleh. Sebab tu anak kadang-kadang bimbang jugalah sebenarnya, walaupun kita bercakap dalam konteks kita rakyat biasa ya. Dalam politik Malaysia. Macam mana tu kalau kita bergabung dengan orang kafir duk memerangi umat Islam? Ataupun macam mana? Dia kata hak tu bukan peperangan dalam sistem politik ni. Hak tu peperangan tak boleh. Dak kita tengok dalam kitab bersekongkol ni maknanya untuk apa ni kita kata melawan. Tak kira lah dalam peperangan apa. Jadi macam mana tu kita susah juga nak menentukan sikap tu. Sebab apa? Sebab hak ni pun ada juga orang tidak Islam. Hak ni pun ada juga. Tu. Sebab itulah bila tengok-tengok anak pun duk tengok dalam kitab. Jadi dalam kisah ni dia begini, sekiranya misalnya kita kata parti ni dia ada kumpulan apa-apa kafir kot punya aku ni. Hak ni pun adalah kau ni. Cuma beza hak tu nama lain, hak ni balik tapi sama-sama tidak Islam. Dia begini, sebab tu ulama kata hak tu ada keharusan selagi mana yang memegang puncak kuasa adalah orang Islam. Sebab tu Hamka kata betul orang Melayu dengan sistem beraja tu. Hak tu dia tak boleh lawan. Sebab raja ni sebenarnya kalau dia bersidang, dia bertindak memang kena lah tu ya sebenarnya. Cumanya masalah raja tu macam mana, hak tu anda tidak nak bincang lah. Hak tu kena suruh bincang diri lah tu. Begitulah. Jadi kalau berlaku begitu sungguh, dia berdosa besar. Tentu lah tu. Kalau dia menganggap halal bunuh Islam, dia berpihak pada kafir. 75 tahun dah umat Islam kena kalau dia menganggap halal tak apa. Bagaimana rosak dah akidah ni. Sebab tu dalam istilah ulama kita dia ada orang Islam hak zindik. Kalau istilah zindik ni antaranya yang hakikat munafik dia tu. Munafik setengah ulama kata munafik itu tidak Islam dah sebenarnya. Zindik. Setengah ulama kata tak, satu langkah lagi nak jadi kafir. Sebab tu dia bukan munafik. Biasa tu kalau zindik tu. Sebab tu Imam Ahmad kata idza ra'aita ahadan yantaqisu ashabar fa'lam annahu zindik. Imam Ahmad kata kalau mu tengok ada seseorang yang dia tu dakwa Islam, tiba-tiba dia duk kutuk sahabat, fa'lam annahu zindik. Mu kena yakin orang itu tidak Islam sebenarnya. Zindik situ mengikut Imam Ahmad bukan Islam. Patut dia nampak mari semaya munafik tu. Sebab tu zindik munafik atau tidak Islam sebenarnya. Siapa Imam Ahmad kata begitu? Okey, gitu Okey, ada soalan. Ada perbahasan dalam Ismail. Mana? Ada perbahasan tak dalam sunnah tentang mata Ismail? Ada. Ahli sunnah terima berdasar pada Quran bahawa Nabi Isa tak mati. Diangkat. Tu jelas tu dalam Quran. Anda tak ingat ayat bahawa kita baca jumpa lah tu. Yang apa pendapat mengatakan Nabi Isa tak mati dia? Pendapat marjuh tu jumhur ulama kata dah belum mati lagi. Sebenarnya anda duk baca tu ulama melahirkan kepelekan lah. Macam mana boleh kata Nabi Isa? Quran kata dia diangkat ke langit. Tu ulama asal pelik sebab tu pendapat tu marjuh. Sangat terpencil. Puak liberal memang kata gitu. Mati dia kata. Tu. Sebab itulah Imam Ibn Taymiyah kalau misalnya dia kata, kenapa Nabi Isa turun semula? Nak supaya dia mati. Sebab setiap hidup kena mati berdasar pada Quran. Sebab tu dia turun tu, hak zahir nampak dia berperang dengan bersama Imam Mahdi ke betul? Itu berlaku. Tapi akhirnya dia mati. Sebab apa? Nak mencukupkan syarat hidup. Sebab hidup dia kena mati. Cuma anda tak tahu Khadir ni mati lagu mana. Anda tak tahu. Kena tanya Bapak Sufi. Bukhari kata mati dah. Gitulah. Tapi kena ingat tu yang kata masih mati dah tu sebenarnya ulama kita pun kata macam pelik ni. Ada berfikir begini ni. Canggih dengan Quran tu. Tapi di India ada yang kata anda tahulah. Dia kata mati dah. Sebab tu ulama tak terima tu. Kita ada lain lagi kan? Okey, kalau tak ada kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.